Nampak kan? Okay. Sekejap, ada yang baru masuk. Okey. Okey, buku muka surat 126 Okey, macam mana nak cari jawapan untuk yang ini? Saya tukar pen sekejap, warna apa nak? Coklat lah. Tercabut patut. Okey, jawapan awak apa? Dah kira belum? Sin 150 sukuan yang ke berapa? 2. Sukuan yang kedua, positif ke negatif? Positif. Okey, dia positif. So, positif, nak letak tanda positif boleh, tak nak letak pun tak apa. So, kalau sukuan kedua tolaklah. 180 tolak 150. So, jawapan awak akan dapat nanti sin 30. Okey, sin 30 tengok dekat jadual sini ialah 1/2. Okey, ini jawapan yang pertama. Okey, kalau dah betul tak apa, saya tanda je right. Yang tak buat, salin. Okey, B sin 210 sukuan yang ke berapa? Ketiga. Ketiga, positif ke negatif? Negatif. Okey, negatif. So, kalau sukuan yang ketiga, 210 tolak 180. So, awak akan dapat negatif sin 30. So, negatif 1/2. Okey, cos 150 sukuan yang ke? Sukuan ke berapa? (150) sukuan yang ke? Ke berapa? 2. 2. Okey, kalau cos sukuan yang kedua positif ke negatif? Negatif. Negatif. Okay, good. So, cos kalau kedua 180 tolak 150. So, akan dapat negatif cos 30. So, tengok jadual. Cos 30 ialah negatif punca kuasa 3/2. Okey, 210 sama je, cuma tukar nombor je, cos je. Okey, kalau cos 210 sukuan yang ketiga, kalau sukuan yang ketiga positif ke negatif cos? Negatif. Negatif. Okey, so negatif cos 210 tolak 180. So, negatif cos 30. So, jawapannya negatif. Salah. Cos 30 apa? Betul lah. Negatif 3/2. Okey, tan 150 sukuan yang kedua. Tan sukuan yang kedua positif ke negatif? Positif ke negatif? Negatif. Negatif. Okey, negatif tan 180 tolak 150. Okey, so akan dapat negatif tan 30. Tan 30 berapa? Negatif 1/punca kuasa 3. KF 210 sukuan yang ketiga. So, tangent sukuan yang ketiga positif ke negatif? Tangent positif. So, positif, nak letak tanda positif boleh, tak nak letak pun tak apa. So, 210. So, tangent 30. So, jawapan dia 1/punca kuasa 3. Okay, sin 315 sukuan yang ke? Sukuan ke berapa?
keempat, positif ke negatif? Negatif. Okey, skor yang keempat, sin negatif. So, kasut keempat 360 tolak 315. Akan dapat negatif sin berapa? 45. 45. So, jawapan dia sin 45 adalah 1 per punca kuasa 2. So, negatif 1 per punca kuasa 2. Okey, cos 300 sukuan keempat, positif ke negatif? Ya? Negatif. Cos keempat positif. Katun positif. So kalau positif lah. So 360 tolak 300. Lucu tak sampai sangat nak tulis. 300 So akan dapat cos 60. Okey, cos 60 sama dengan, tengok jadual, 1 per 2. Okey, yang IJK ni tak ada dalam jadual. Cuma sin 270, jawapan dia adalah, ni terus direct jawapan dia. 270 dia berada dekat sini. Okey, so negatif 1. Kalau 360 berada dekat sini, cos ini positif. Jawapan dia 1. Tapi kalau tangent, dia akan dapat, tangent 1/10 akan dapat 0. Okey. Okey dah. Dah siap salin? Dah siap semak? Dah cikgu. Dah Okey, kita pergi nombor 5. Kalau ada belum cakap Dah cikgu. Dah Okey, nombor 5. Okey, nombor 5 dia dah bagi. Kejap. Siapa yang baru masuk? Farhan ya. Okey, dia dah bagi kat sini sin 30 0.5, cos 68 0.37, tangent 56 1.48. Okey, ini semua maklumat yang dia bagilah. Okey, tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai bagi setiap yang berikut. Okey, so sekarang kita tengok cos 248 ni adalah sukuan yang ke. Okey, semua nombor ni berada pada sukuan yang lain lah daripada maklumat yang dia bagi. Jadi macam mana kita nak cari? Kita cari dulu sudut rujukan sepadan dulu. Okey, untuk 248 dia berada pada sukuan yang ke? Sukuan yang ketiga. Ketiga. Okey, so kita cari dulu 248. 248 tolak dengan 180. So awak akan dapat berapa jawapan dia? 68. 68. Okey, yang lagi satu 236. 236 sukuan yang ketiga juga, so tolakkan dengan 180, awak akan dapat 56. 56. Okey, kita salin balik ikut sukuan yang ini. Okey, 3 cos sukuan yang ketiga dia adalah negatif kan. So negatif cos 68 tolak dengan 2, tangent sukuan yang ketiga adalah positif. So biarkan dia positif, tangent 56. Okey, sama dengan 3 cos 68 0.37. So gantikan dia dengan negatif 0.37. Tolakkan dengan 2. Tangent 56 ialah 1.48. So gantikan dengan 1.48. Okey, yang ini awak kena tekan kalkulator lah cari jawapan dia. Okey, berapa jawapan dia awak dapat?
Dah tekan? Saya dapat Negatif. 1.85. Baik. Negatif 4.07. Negatif 4.07 betul. Tadi siapa tadi tu salah tekan calculator tu. Okey, jawapan dia lah negatif 4.07. Okey, sama juga dengan B. Kita cari dulu sudut rujukan dia. Insin 330 sekuar yang keempat. Tangent 304 pun sekuar yang keempat. So, kita cari dulu sudut rujukan dia. Jadi kalau sekuar keempat 360 tolak 330. So kita akan dapat 30. Yang lagi satu sudut rujukan untuk 304. 360 tolak 304 dapat berapa ni? 6. 56 Dia tak ada mat. Okey, 56. Okey, kita salin balik soalan dia. Kita guna yang sudut rujukan ni. Okey, 6 sin sekuar yang keempat dia adalah negatif kan? So, negatif sin 30 tambahkan dengan 2. Tangent sekuar yang keempat positif ke negatif? Tangent sekuar yang keempat ni negatif ke positif? Negatif. Negatif. Okey, negatif. Tangent 56. Okey, so kita kiralah 6 sin 30 adalah 0.5. So negatif 0.5 tambah 2 tan 56 1.48. So negatif 1.48. Okey, so berapakah jawapan dia? Kosong sampai 04. Macam salah je. 5.96. Positif ke negatif? Positif. Positif ke? Jawapan dalam buku ni negatif. Betul cikgu dapat negatif. Negatif 5.9. Negatif kan? Okey, negatif 5.96. Jadi ini negatif. Ini pun negatif. So negatif lah. Betul lah negatif jawapan dia. Okey, itu B. Okey, C pun sama. Kita cari sudut rujukan dia dulu. Sudut rujukan yang pertama 292 sekuar yang ketiga. So 292 tolak dengan 180. So kita akan dapat berapa ni? 2 292 tolak 180 apa? Salah. 292 bukan sukuan yang kedua. Bukan sukuan yang ketiga. Dia adalah sukuan yang ke berapa? Keempat. Keempat. Okey, so kalau keempat 360 lah. 360 tolak 292. So sama dengan 8868. Okey, sin 150 sukuan yang ke 2. So 180 tolak 150 30. Kita salin balik ikut sukuan, ikut sudut rujukan. So kita akan dapat 8 cos 68. Cos 292 sukuan yang keempat adalah positif ke negatif? Positif. So cos 68 tolakkan dengan 2 sin 150 sukuan yang kedua. Sukuan yang kedua sin positif ke negatif? Positif. Positif. Okay, so kita tengok jawapan dia 8 cos 68 0.37 2 sin 30 0.5. Okay, berapa jawapan dia? $3.96. 3 ke?
1.96. 1.96 betul. Okey, tekan betul-betul. Dia punya kurungan, kalau ada kurungan, tekan kurungan sekali. Okey, 1.96 ini jawapan dia. Okey, D, kita tengok sudut rujukan dia. 210 ini sukuan yang ketiga. So, tolakkan dengan 180, kita akan dapat 30. Yang kedua pula 112 sukuan yang kedua. Jadi 180 tolak 112. Kita dapat berapa ni? 68. Okey, masukkan balik dalam persamaan. So 12 sin sukuan yang ketiga. Sin sukuan yang ketiga positif ke negatif? Negatif. Negatif. Sin 30 tolakkan dengan 2 cos sukuan yang kedua positif ke negatif? Negatif. Negatif. Cos sukuan yang kedua negatif. So cos 68. Okey, masukkan nilai 12 negatif sin 30 0.5 tolak dengan 2 negatif cos 68 0.37. Okey, tekan kalkulator, berapa dapat? Okey, berapa dapat? Negatif 5.26. Negatif 5.26 6. kali 5 Yang lain dapat 6 juga ke? Jawapan dalam buku 5. 6. Sebab 14 kat belakang dia. 5.2, 6 Yang lain dapat 6. Semua dapat sama? Ada dapat lain tak? Tak ada? Okey, so kita terima negatif 5.26. Okey, untuk soalan last, sama juga cari sudut rujukan. 124 sukuan yang kedua. So kita akan dapat berapa ni? 56. 248 pula sukuan yang ketiga. So 248 tolak 180 akan dapat 68. Okey, masukkan dalam persamaan 4 tangent 124, tangent sukuan yang kedua. Positif ke negatif? Negatif. Negatif. Negatif tangent 56 tambah 5 cos sukuan yang ketiga. So cos sukuan yang ketiga positif ke negatif? Positif. Ketiga tan yang positif. So cos dia negatif. Okay, negatif cos 68. Masukkan nilai 4 negatif tangent 56 adalah 1.48 tambah 5 negatif cos 68 0.37. Okey, tekan kalkulator. Jawapan dia berapa dapat? Dah? Belum?
Okey, dah kira belum berapa dapat? Negatif 7.77. Negatif 7.77. Okey, betul. Okey, ini jawapan yang terakhir. Okey, dah siap belum? Dah, cikgu. Dah? Dah cikgu. Dah. Okey, kalau dah kita tengok nombor 6 pula. Nombor 6. Kalau belum cakap Okey, nombor 6 kita tengok balik sebab dia kata tanpa guna kalkulator. So kita sedia balik jadual tu. Senang nak rujuk. Okey, cara yang sama jugalah ni. Okey, tanpa guna kalkulator hitung nilai yang berikut. Okey, cos 360 adalah sukuan yang ke 4. 4. Kalau 4 dia akan jadi positif kan. So cos 360 tolak dengan cos 360 tadi berapa jawapan dia? 1 Kan 1 kan? So tak payah tolak pun. Tolak 360 kita akan dapat kosong. So dia adalah 1. Sin 80 tadi berapa? Sekejap saya padam balik. Okey, yang ni tak payah tolak pun tak apa. Terus je direct. 2 cos 60 tadi jawapan dia kita dapat 1. Okey, sin kosong, sin 180 tolak 180 dapat kosong. Sin kosong campur dengan sin kosong sama dengan kosong. Okey, so akan dapat 2 tambah kosong. So 2. Okey, ini jawapan untuk A. Okey, 360 1 180 kosong. Sin. Okey, yang ini yang kita kena tolak. Okey, 5 tangent 135 berada pada sukuan yang kedua. Jadi dia adalah negatif tangent 180 tolak 135 campur dengan sin 60. Okey, so 5 tolak dengan tangent 45. So 5 negatif tan 45 adalah 1. Sin 60. Sin 60 punca kuasa 3/2. So jawapan dia nanti awak akan dapat. Okey, tak payah cari punca ni. So kita samakan penyebut. Kita akan dapat 10 tambah punca kuasa 3/2. Ni je. Okay, sebab kita tak guna kalkulator kan. So biarkan je jawapan dalam bentuk ini je. Tak payah cari. Faham tak macam yang dapat ni? Faham. Okey, faham Kalau tak faham tanya. Okey, C cos 315 ini sukuan yang keempat. Cos sukuan keempat dia positif. So kita akan dapat cos 360 tolak 315 tolak dengan 2. Tangent 210 adalah sukuan yang ketiga. So sukuan yang ketiga tangent adalah positif. So kita akan dapat tangent 210 tolak 180. So, kita akan dapat cos 45, betul ke 45? Okey, 45 tolak dengan 2 tangent 30. Cos 45 sama dengan 1 per punca kuasa 2 tolakkan dengan 2 darabkan dengan tan 30 1
per punca kuasa 3. Okey, macam mana nak permudahkan dia? Okey, samakan penyebut, maksudnya negatif 2 kena darabkan dengan punca kuasa 2 kena darabkan punca kuasa 3. So dia akan jadi punca kuasa 2, 6. Yang ini darab atas, punca kuasa 3 tolak 2 punca kuasa 2. Okey, ini jawapan dia. Kalau ada soalan tanya Cikgu, Ya, boleh tak ulang balik? Saya tak faham macam mana boleh dapat jawapan last sekali tu. yang macam bawah ni. Okey, ini kalau awak tengok ini sebenarnya dia akan jadi 1 per punca kuasa 2 tolak 2 per punca kuasa 3 kan. So kita samakan penyebut bawah ni, ini darab punca kuasa 3, atas pun darab punca kuasa 3, yang ini darab punca kuasa 2, ini darab punca kuasa 2. So kita akan dapatlah atas ni punca kuasa 3 tolak 2 punca kuasa 2 per, semua saya confuse, jawapan dia 6 ke punca kuasa 6. Saya tekan kalkulator sekejap. Betul lah, punca kuasa 6. Okey. Faham tak? Kita nak samakan penyebut. Jadi kena darab lah bawah ni dengan bawah tu kita darabkan. Atas pun kena darab nombor yang sama. Tak faham? Okay, faham cikgu. Okey, di sin 300 sukuan ke-4. Sukuan ke-4 kalau ikutkan dia negatif. Sin. So 360 tolak 300. Apa lagi? Tolakkan dengan cos sukuan kedua. Sukuan kedua dia adalah negatif. Cos 180 tolak 120. So 2 negatif sin 60. Tolak akan jadi tambah cos 60. So 2 negatif sin 60. Negatif sin 60 adalah punca kuasa 3 per 2. Cos 60 1 per 2. Ini soalan yang sama ke ni? Betul lah. Okey, so kita akan dapat nak permudahkan dia. Dia dah berbawah 2, dah senang lah. Kalau bawah 2, so kita akan dapat negatif 2 punca kuasa 3 tambah 1 per 2. So ini jawapan dia. Sebab bawah dah sama. Okey, itu je lah jawapan dia. Okey, untuk E pula. Tangen 150 sukuan kedua, jadi dia adalah negatif. Negatif tangen 180 tolak 150 tambah 2. Sin ni sin yang kedua, sin dia positif lah. 180 tolak 135. So 3 negatif tangen 30 tambah 2 sin 45. So 3 tangen 30 negatif 1 per punca kuasa 3 sin 45 1 per punca kuasa 2.
Okey, bawah ini punca kuasa 3, ini punca kuasa 2. Jadi kita kena darab lah. Yang atas tu negatif 3 punca kuasa 2 tambah 2 punca kuasa 3 perkan dengan punca kuasa 6. Okey, inilah jawapan dia. Faham sebab bawah ini 3, ini 2. So kita kena darabkan lah. 3 darab negatif 1, negatif 3. Darabkan dengan negatif 2. Yang ini pula 2 ni kekal ke atas. Kita nak darabkan sama dengan bawah, darabkan dengan yang ini. Dapat ini. So bawah akan dapat punca kuasa 6. Okey. Selesai nombor 6. Dah belum? Dah cikgu. Dah. Okey, kita tengok nombor 7. Dah Okey, 7 pula. Okey, 7 diberi theta adalah di antara 0 hingga 360. Maksudnya dia adalah satu bulatan penuh lah. Sukuan pertama hingga sukuan yang keempat. Cari nilai bagi setiap yang berikut. Okey, so cos 0.4521 ini adalah cos yang positif. Kalau cos positif, sukuan yang keberapa? Keempat Keempat dan pertama. pertama. Okey, jadi cos yang pertama, sukuan yang pertama dan juga sukuan 4. So kita kena cari sudut 2 inilah. So kita cari dulu theta tu sudut rujukan dia berapa. Okey, so nak cari dia kena guna cos inverse. 0.4521. So berapa kita dapat theta ni sudut rujukan dia? Okey, dapat berapa? 63.12. 63.12. Okey, betul. 63.12 darjah. Okey, jadi ini adalah sukuan yang pertama. Jadi kita nak cari theta. Okey, sukuan pertama ialah 63.12 atau sukuan yang keempat kita nak cari, kita kena tolak. 360 tolak 63.12. So akan dapat jawapan dia 63.12 atau lagi satu berapa? $296.88. 296.88. Okey, itu jawapan dia. Okey, untuk tangent, sukuan keberapa dia positif? Sebab ini positif. Tangent positif sukuan. Sukuan ketiga dengan pertama. Okey, sukuan 1 dan juga sukuan yang ketiga. Okey, kita cari dulu sudut rujukan dia dulu berapa. So tangent sama dengan inverse ke tangent theta sama dengan inverse tangent 1.3214. Berapa dapat? 52.88. 52.88. Saya salah tekan ke ni? Oh, betul lah saya salah tekan. Okey, betul. 52.88. 1.3214. Okey, 52.88. Okey, sudut rujukan ini adalah sukuan yang pertama. So, sukuan pertama kita dah dapat. Kita dah dapat sukuan pertama 5288 atau sukuan yang keempat tolakkan. 360 tolak 52.88. So dapatlah jawapan dia 5288 atau berapa lagi satu? Sukuan yang ketiga, sorry salah. Bukan
bukan 360, salah kat sini. Sukuan yang ketiga sepatutnya tambah. 180 tambah 52.88. So jawapan dia 232.88. 232.88. Okay. Okay, C negatif. C negatif sukuan yang ke? Ketiga dengan keempat. 3 dan 4. Okay, sukuan yang ketiga atau sukuan yang keempat. Okay, kita cari sudut rujukan dia dulu. Inverse sin. Negatif tak payah letak, biarkan dia positif. 5, 7, 3, 6. So, awak akan dapat berapa? Salah simbol ni. Ini bukan simbol theta, dia simbol alpha. Sebab dia sudut rujukan. Ini pun sama, alpha. So, berapa sudut rujukan dia? 35. 35. Jadi, theta sukuan yang ketiga, kita tambah. Kalau sukuan yang keempat, kita tolak. 360 tolak dengan 35. So, sukuan yang ketiga kita akan dapat 145. 145. 215 kan? Satu lagi? 325. 325. Okay, itu sudut dia. Okay, cos negatif. Cos negatif sukuan yang ke? Berapa? 2 dengan 3. 2 dan 3. 2 atau 3. Okay, kita cari sudut rujukan dia dulu. Sudut rujukan dia cos inverse 0.9731. Okay, berapa dapat? $13.32. 13.32. Okay, betul. Jadi sudut dia, sukuan yang kedua kita tolakkan. 180 tolak 13.32. Atau sukuan yang ketiga kita tambah. 180 tambah 13.32. So kita akan dapat jawapan yang pertama adalah berapa jawapan yang pertama? Sukuan yang kedua berapa? 166.7. 166. Okey, ambil dua tempat perpuluhan lah. Okey, nak ambil satu tempat pun boleh, 7 boleh ataupun 6, 8. Okey, kalau buat 7 pun tak ada masalah boleh. Okey, atau kalau kita tambah, kita akan dapat 193.32. 193.32. Okey, ini jawapan dia. Okey, last untuk nombor 7. Tangent negatif berada pada sukuan yang ke berapa? Dua dengan 4. Sukuan yang kedua atau sukuan yang keempat. Okey, betul.
Kita cari sudut rujukan dia dulu. Sudut rujukan dia inverse tan 1.3764. So dapat sudut dia berapa? RM54. 54. Okey, kita cari sudut dia. Sudut sekuar yang kedua, so kita tolak 180 tolak 54. Sekuar yang keempat pun kita tolak daripada 360. So kita akan dapat jawapan dia 126. 126 atau 306. 306. Okey, selesai nombor 7. Okey, kalau awak dah siap salin, bagi tahu. Kita terus pergi yang soalan yang terakhir, nombor 8. Dah ke belum? Dah cikgu. Dah Okey, kita pergi soalan 8. Selesaikan masalah. Okey, dalam rajah di sebelah, titik P dan titik Q terletak pada lengkuk satu bulatan unit. Okey, cari nilai. Oh, senang. Okey, nombor 1. Cos alfa, 3 cos alfa tambah 2 tangent beta. Okey, kalau cos, dia punya koordinat mana kita tengok? Cos alfa, kita tengok koordinat y ke koordinat x? X. X. Okey, jadi 3 cos alfa. Alfa yang ini, so x adalah 0.85. So letaklah 0.85. Tambahkan dengan 2 tangent beta. Tangent beta. Tangent macam mana nak cari tangent? Y bagi X. Y bagi X. So tangent beta yang ini. So 0.91 bahagi dengan negatif 0.64. Okey, berapa dapat jawapan dia? Saya tulis kat sini je lah. Sebab direct je ni soalan dia. Okey, tekan kalkulator, hati-hati yang ini. Jangan tekan bahagi lah, tekan per. Berapa dapat jawapan dia? Dah dapat? Kalau tak dapat, tekan sesuatu. Kira ni dulu berapa, kira ni berapa, baru tambahkan. Kalau boleh direct je. Kalkulator tekan. Okey, berapa dapat? Dah ke belum? Tak dapat lagi? Negatif 0.29 ke cikgu? Betul. Ambil kau boleh 4 lah. Negatif 0.29 3. 3. 37. Belakang 7 tu ada 5 kan? Ada 38. So gundakan dia akan jadi 38. Okey, ini jawapan dia. Okey, nombor 2. 3
tangent alpha. Tangent alpha maksudnya yang dekat P ni. So tangent ialah koordinat Y bagi koordinat X. 0.56 bahagi 0.85. Tolakkan dengan 2 cos beta. Cos beta maksudnya koordinat X. Negatif 0.64. Okey, sama juga tekan je direct calculator. Kalau rasa susah direct, kira satu-satu berapa. Dapat 3.256 ke cikgu? Betul. 3.256. Okey, ini jawapan dia. Direct je. Okey, ada soalan dapat A. Okey, tak ada, kita pergi B. Dalam rajah di sebelah, sin PRQ. PRQ sama dengan 0.6. Okey, X ini sudut dia, rujukan dia boleh kita guna dekat sini. X yang ini adalah pada sukuan yang kedua. Sini pun X jugalah. Okey, sin 0.6 ini sukuan yang pertama, sukuan yang kedua boleh ni. Hitung nilai Y dan tentukan nilai bagi tangent X. So kita guna kat sini lah. Okey, sin kita tahu sin adalah apa? Macam mana nak cari sin? Kita guna soka tua tu. Sin adalah apa bagi apa? Ingat tak? Sin adalah so. Kalau so tu maksudnya apa? Sama dengan opposite bagi hypotenuse. Opposite adalah Y, hypotenuse adalah 25. So kita cari dulu Y tu berapa. Okey, sin X. Sin X sama dengan 0.6. So 0.6 sama dengan Y per 25. So kita cari Y. Berapakah Y? Y sama dengan 25 akan naik atas. 25 darab 0.6. So berapa jawapan dia? 15. 15. Okey, kita nak cari tangent X. Tangent X, X kita guna yang inilah. Tangent X, tangent adalah, kalau tangent toa kan. Toa tu adalah opposite bahagi dengan adjacent. Opposite yang ini bahagikan dengan adjacent yang ini, QR. Okay, QR tak ada nilai. So kita kena cari, kita kena guna teorem Pythagoras. So kita cari dulu QR. QR sama dengan punca kuasa 2, 25 kuasa 2 tolakkan dengan 15 kuasa 2. So berapa dapat QR? Kalau tekan direct calculator, pastikan ada kurungan Kalau tidak, ada jawapan salah. Okey, dapat berapa QR?
cikgu. 20, betul. QR kita dapat 20 cm. Okay, jadi apalah kita cari tangent X. Tangent X, ingat tangent X yang ini, tapi kita boleh rujuk yang ini. Bila tangent X, kalau ini kita tengok X ni berada pada sukuan yang kedua ni. Okay, sebab sudut dia ni melebihi 90 darjah kurang daripada 180, jadi dia berada pada sukuan yang kedua. Jadi tangent X ini dia positif ke negatif? Sukuan kedua. Negatif. Negatif. So letak tanda negatif siap-siap sebab dia adalah sukuan yang kedua. So tangent kita tahu tangent adalah tentang bahagi sebelah, opposite bahagi adjacent. So sini 20 kan. Tangent 15 per 20. So kita akan dapatlah jawapan dia sama ada nak biarkan dalam pecahan ataupun dalam perpuluhan. Okay, kalau dalam pecahan awak akan dapat, kita kecilkan, kita akan dapat 3/4. Ataupun kalau dalam perpuluhan negatif 0.75. Mana-manalah. Yang ini boleh, yang ini pun boleh. Terpulang. Okey, selesai untuk soalan B. Dah ke? Ada lagi 2 soalan. Sudah Kalau belum, Dah cikgu. kita pergi soalan C. Okey, soalan C dalam rajah di sebelah NO. NO yang 4 cm tu sama dengan 1/3 NK. 1/3 NK. So ini 2/3 lah. So kalau sini 4, sini akan jadi KO ni akan jadi berapa? 8 lah. Okay, KO akan jadi 8 sebab dia kata NO ialah 1/3 NK. Jadi dia adalah 12 lah, NK ni adalah 12. Kita tulis dulu apa maklumat yang kita boleh buat. MN sama dengan 1/3 LN. So kalau sini 3, sini akan jadi berapa? 6. Sini akan jadi 6. Sebab LN adalah 9. Okay, MN 1/3 darab 9 dapat 3. So LN ni, yang di MN ni adalah 6. Okay, kalau ini ikut teorem Pythagoras, 3, 4, OM ni akan jadi 5. Okay, ini maklumat yang kita dapat dekat gambar. So sekarang cari nilai cos X dan tangent Y. Cos X. Okay, cos X berapa? Kita cari KL dulu. KL kalau kita tengok semuanya, sini berapa? 9, sini 12. Sini akan jadi teorem Pythagoras. Kalau tak reti cuangak, kiralah macam biasa. Dah okey. Sekejap saya kat kelas mak saya sekejap. Tekan wifi tu nanti. Okey, dapat tak KL berapa? Okey, kalau awak tak tahu KL nak kira guna teorem Pythagoras lah. KL sama dengan
9 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Ni buat kurungan lah. Okay, so awak akan dapat KL berapa? RM15 ya cikgu. Okay, 15. Betul, 15. So KL dapat 15. Okay, sekarang kita boleh selesaikan lah. Cari cos X. Cos X. Cos X, cos adalah cos kah kan? Kah. Kah ialah adjacent bahagi hypotenuse. So X ni sukuan pertama, adjacent sebelah. Ni adjacent, ini hypotenuse. Okey, jadi cos X sama dengan 9/15. Okey, permudahkan akan jadi berapa? 3/5 ataupun 0.6. 3/5 atau 0.6. Okey, mana-mana boleh. Okey, kemudian kita nak cari tangent Y. Tangent Y pun kalau kita tengok ini adalah sukuan yang pertama. Okey, kurang daripada 90 darjah. So tangent Y, tangent kita tahu tangent TOA. TOA. Opposite bagi adjacent. So opposite dia adalah ini, adjacent dia adalah yang ini. So kita akan dapat opposite dia 9, adjacent dia 12. Okey, permudahkan jadi berapa? 3/4 dengan 0.75. 3/4 atau 0.75. Okey, dah? Last kali soalan D. Dah ni? Dah cikgu. Okey, soalan last kali D. Okey, Ahmad dan Bob berdiri memandang puncak sebatang tiang bendera P. Dengan keadaan Aman berada di antara tiang bendera dan Bob. Tiang bendera ialah P. Ini adalah tiang bendera. Okey. Tinggi mereka berdua dari tanah ke mata adalah sama, itu 165. So maksudnya sini, siapa tengah-tengah? Aman. Aman kat sini, Bob kat sini. Okey, Aman berada di titik S. Ni kaki dia tapi mata dia dekat X. Bob berada dekat titik T, mata dia dekat Y. Pelan sikit. Okey, jarak antara Aman dan Bob ialah 10. Okey, dia dah bagi sini jarak dia 10. Sudut dongak puncak tiang bendera dari Aman dan Bob masing-masing ialah 60 dan 30. So mata kat sini, mata kat sini. So sini 60, sini 30. Dia dah bagi dah. Okey, hitung tinggi bendera. Tak adalah susah sangat ni. Okey, jadi yang pertama kita nak cari tinggi bendera. QR kita tahu berapa. QR berapa? Dia nak dalam meter ke dalam apa ni tak cakap So biarkanlah dalam cm. Okey, tinggi ini tinggi semua 165. So sini 165. Cuma yang ini PQ tak tahu berapa. So kita nak cari PQ. Sini 10. So kita nak cari RS ini berapa. So kita cari PQ dulu. Kita cari QX. QX apa maklumat yang kita tahu? Oh, ini kena buat persemasa letak. Okay, ini susah sikit lah. Okay, tangent 60 sama dengan PQ bahagi dengan QX. Okay, kita tahu tangent tentang bahagi sebelah, PQ bahagi dengan QX. Okay, so sekarang QX sama dengan
PQ bahagi tangent 60. Okey, katalah ini adalah persamaan 1. Okey, awak salin je lah, tak faham. Okey, yang kedua kita ada yang 30. Kita guna tangent juga. Tangent 30 sama dengan PQ bahagi yang panjang ini pula QX tambah 10. Sini kita tahu 10. Okey, so jadi QX tambah 10. Okey. Jadi ini kita boleh buat sebagai persamaan yang kedua. Siapa nama nak buat? Gantikan 1 dalam 2. Okey, masukkan QX ni dekat sini. So kita akan dapat QX ialah PQ per tangent 60 tambah 10. Okey, macam nak selesaikan kita tukar tempat. Yang ini pergi naik atas, yang ni turun bawah. Saya alihkan ni sekejap. Okey, so sekarang kita tolaklah. PQ per tangent 60 ini pergi sebelah, negatif 10. So kita keluarkan PQ. Keluarkan PQ, jadi yang tinggal kat dalam 1 per tolak 1 per 20 10. Okey, kita tahu tangent 60 sama dengan tangent 60 berapa punca kuasa 3. Tolakkan tangent 30. 1 per 1 punca kuasa 3 kita akan dapat punca kuasa 3. Okey, kalau ini darab dengan punca kuasa 3, so kita akan dapat 2 lah. 1 tolak 3, so akan jadi negatif 2 punca kuasa 3. Terbalikkan dia. Apa dapat kira? Awak akan dapat berapa? Dapat tak?
Dapat berapa? Tak dapat. Awak akan dapat 8.6603. Okey, jadi sebab itu tinggi okey, ni susah sikit lah. Kalau tak faham tak apa, awak salin je. Okey, sama dengan okey, sebab dia ni jawapan ni dalam meter sebab 10 ni pun dalam meter. So tinggi dia 1.65 tambahkan dengan 0.3. So akan dapat 10.03 meter. Okay, so inilah jawapan dia. Okay, habis. Dah ke? Okay, soalan dia memang susah sikit lah. Awak salin je lah. Okay, dah siap cakap dah? Dah, cikgu. Dah Semua dah? Belum cikgu, kejap. Okay, belum salin dulu. Dah cikgu. Dah semua dah? Okay, jom hari ni sampai sini je. Minggu depan kita akan masuk 6.2 lah. Yang graf trigonometri tu. Okay, so saya nak tengok attendance kejap.